Terima kasih Datu pengurusi peringkat jawatan kuasa ini. Pertamanya saya ingin mengatakan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat jawatan kuasa mengenai peruntukan-peruntukan yang di bawah kawalan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, yaitu di bawah kepala P29 dan B29. Sejumlah 25 ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dan saya mengalu-alukan teguran serta input-input yang telah pun diberi. Dalam masa yang diberi begitu sederhana dan singkat, saya ingin menjawab ataupun memberi penjelasan-penjelasan kepada perkara yang dibangkitkan, dan saya agihkan daripada menjawab setiap pribadi yang berhormat yang telah mengambil bagian. Saya bagikan kepada sektor yang dijaga oleh kementerian, yaitu sektor tenaga, sektor teknologi hijau, dan sektor air dan pembentungan. Pertamanya dari segi sektor tenaga, yang berhormat Simpang Renggam telah membangkitkan perkara yang berkaitan dengan kutipan FIT yang dikendalikan oleh pihak SEDA melalui akta seperti mana yang telah pun ditetapkan. Dan sememangnya pada saat ini kerajaan telah memutuskan supaya sumbangan dari segi peratusan itu adalah setakat 1,6%. Okay. Daripada bayaran-bayaran bil listrik bagi mereka yang Menteri 1,7 bukan 1,6. 1,6. Yeah. 1,6 yang telah pun diputuskan. Dan lepas itu sememangnya dari cadangan asal ialah di peringkat 2%, ya. Setakat ini kerajaan belum ada perancangan untuk meningkatkan kutipan ke tahap itu. Namun pihak kementerian dan SEDA akan menelitikan dari segi respons pihak awam, dari segi mengambil bahagian di dalam program-program tenaga yang dibaharui, dan seperti mana nanti saya akan ulas dalam perkara yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat mengenai program-program baru yang kita akan mulakan, seperti net metering yang telah dibincangkan dan USS. Dari pihak kementerian, kami melihat bahawa berkali dari segi menggalakkan target yang telah pun ditetapkan, dan apatah lagi menteri-menteri ASEAN baru-baru ini dalam mesyuarat yang kita host di Kuala Lumpur telah menetapkan supaya peratusan renewable energy ataupun tenaga yang dibaharui itu harus dipertingkatkan, dan ketetapan telah dibuat, termasuk juga menteri-menteri APEC, supaya dalam 10 tahun yang akan datang menetapkan sasaran 23% renewable dalam energy mix kita. Jadi sesuai dengan ini kita akan telitikan galakan-galakan yang perlu diberi kepada pihak awam untuk mengambil bahagian dan untuk mencapai matlamat ini. Jadi kita akan telitikan. Pada saat ini belum ada perancangan tetap, tapi namun kita akan simak semula sesuai dengan targets dan juga perkembangan terkini. Mengenai dengan beberapa ahli yang berhormat telah pun menyentuh juga perkara mengenai dengan net metering, dan seperti mana ahli yang berhormat dari Serdang juga sentuh. Soalan saya tadi yang kedua tu tentang program FIT bagi individu yang saya dimaklumkan akan tamat pada tahun 2017. Adakah itu akan dibuka semula dan dipertimbangkan oleh kementerian? Terima kasih. Ya, pada saat ini pihak SEDA telah mencadangkan supaya
2017 akan menjadi tahun terakhir untuk solar PV yang berskala melebihi 425 kilowatt ya. Dan kita sedang menelitikan ini sesuai dengan jumlah kutipan yang diadakan. Tapi pada masa yang sama, seperti mana saya akan jawab sekarang bagi beberapa ahli yang berhormat yang menyentuh perkara net metering, kita berpendapat bahwa ini satu pendekatan yang lebih egalitarian dengan izin, di mana mereka yang kecil yang minat untuk memasang solar di atas roofing rumah-rumah boleh mengambil bahagian. Dan untuk sebagai permulaan 100 megawatt untuk setiap tahun sampai kepada tahun 2020. So that's 5 tahun akan datang. So that's 500 akan diperuntukkan. Dan pada masa ini juga pihak SEDA dan kementerian masih lagi meneruskan program community PV yang pada tahun depan ini kita berpendapat tertaluk kepada sambutan pihak orang ramai yang dimana ahli-ahli yang berhormat boleh mengambil bahagian, yang ini khususnya untuk masjid ataupun surau ataupun tekong ataupun gereja ataupun sekolah untuk menggunakan provisi ini untuk tujuan tersebut. Jadi tahun yang lalu kami telah tentukan 5 megawatt sebenarnya, tapi itu pun tidak habis digunakan. Jadi tertaluk kepada tahun depan nanti kita telitikan berapa banyak yang perlu kita asingkan. Tapi yang lebih menarik ini adalah utility scale solar, dan untuk 5 tahun yang akan datang kita telah tentukan supaya 200 megawatt satu tahun. So that is dalam 5 tahun 1.000, dan 50 megawatt di peringkat negeri Sabah setiap tahun. Okay. Prosedur-prosedurnya masih kita telitikan, tapi dan nanti kita keluarkan peraturan-peraturan dan cara-cara untuk bidding ya apabila persiapan-persiapan selesai. But setakat ini kita bercadang untuk Semenanjung bahwa dia dalam blok 10 megawatt. You can have 20 ke 30 tapi dalam blok, karena dalam pandangan TNB ini adalah intermittent power, dan kalaulah konsentrasi suatu tempat yang besar dan certain part of the grid may not be able to handle it. Jadi lagi pun ini pertama kali kita roll out yang melebihi 1 megawatt, walaupun ada beberapa ada 15 megawatt yang terbesar yang ada di Malaysia pada saat ini. Jadi begitulah dalam perkara ini nanti pihak awam bolehlah nanti menyusuli dari segi prosedur bidaan yang akan digunakan. Di Sabah 5 megawatt per satu tempat ya. Tapi we can have 10 if you like to in blocks of 5. Yang berhormat Sungai Siput. Ya, Sungai Siput. Terima kasih Pengerusi dan Menteri. Jika kita tengok solar, kita akan dalam 5 tahun, kita akan dapat 1000 megawatt, ya. Itu 1 gigawatt. Itu hanya baru sampai 6-7% daripada energy need kita. So are we doing enough? Ya, kita nak tukar kepada solar daripada batu arang dan gas. It sounds big, 1000 megawatts, 1 gigawatt. Tapi kita perlu 16 gigawatt pada masa ini. So it's only 6%, 7% in 5 years. So adakah ini cukup yang kita buat? Or should we doing lebih daripada ini? Terima kasih. Sebenarnya dari segi untuk makluban pada saat ini sekedar dari segi solar surya kapasiti misalnya yang telah diluluskan adalah 323 megawatt ya. Dan dalam soal renewable energy ini ataupun tenaga yang boleh dibaharui, apa yang kita lakukan adalah a basket of goods ya, mixture. Jadi daripada solar, PV dan biogas, medium size hydro
dan geothermal. Okay, wind belum ada, nampaknya private sector yang telah pun menunjukkan minat. Dan setakat ini misalnya bagi biogas yang kapasiti yang telah diluluskan 158 megawatt, dari segi biomass 349 megawatt, hydro kuasa kecil 280 megawatt, dan surya setakat ini 323 megawatt. Jadi kita tidak boleh melihat sekadar bahwa dasar dan strategi untuk menambahkan jumlah tenaga yang dibaharui ini sekadar berpandu kepada solar, tapi kita berakui bahwa saat ini minat sebenarnya yang begitu tinggi, memandangkan Malaysia berada di dalam latitude yang dikatakan antara yang terbaik, khususnya di Kedah dan di Sabah. Jadi saya ambil perkara itu, nanti kita telitikan pada saat ini combine semua tenaga yang dibaharui ini. Jika kita masukkan hydro, maka dia sebenarnya sudah mencapai ke tahap kira-kira 12%, ya 12%. Saya campur semua, okay, dengan yang lain. Dan kalau kita katakan 10 tahun dari sekarang 23 sasaran 23% harus sudah renewable, kita percaya bahwa kita boleh mencapai perkara ini. Baiklah, yang berhormat, saya mau teruskan kerana saya sudah lompat sini sana dari segi tajuk ini. Menteri, dah habis FIT tak? Habis. Ataupun kalau habis saya nak tanya boleh masuk. Tadi saya tanya tentang FIT kuota lebih daripada 425 sehingga 1 megawatt. Kenapa tak mau beri sebagai open ballot, dan juga net metering sama ada kalau demand permintaan lebih daripada 100 megawatt satu tahun, adakah kementerian akan membolehkan lebih daripada 100 megawatt untuk diberikan? Okey, baiklah, dari segi net metering 100 megawatt untuk tahun pertama dan diteruskan sampai tahun 2020, jadi 500 keseluruhan. Nanti kita telitikan dari segi sambutan. Jika betul meningkat dan minat masyarakat kita to do solar farming on their roof dengan izin, dan kita akan telitikan ataupun kita boleh put forward kota yang telah kita tentukan sebelum ini. Memang ada sedikit keraguan dari segi TNB, kerana ini pertama kali kita ingin roll out, dan kita mesti telitikan lebih dalam lagi implikasi-implikasi dari segi revenue is one, tetapi dengan izin, tetapi satu daripada perkaranya usul dari segi kawalan standards teknologi yang digunakan dan seterusnya, dan ST akan terlibat secara langsung dalam memantau perkara ini. Dari segi perkara yang kedua ini, setakat ini dari segi open bidding adalah kita buat satu dulu adalah untuk mereka yang memohon untuk feed-in tarif di atas rumah sendiri, kami tidak payah nak gunakan any bidding kerana biasanya ngam-ngam ataupun less than the quota is absorbed every year. So yang paling laku waktu itu adalah begitu juga dengan community quota. Subscribers ada less daripada apa yang available. Dan kita telah mulakan satu bidding untuk open bidding melalui untuk itu balloting untuk 425 ke bawah, okey. Dan untuk tujuan tersebut, pengalaman kita adalah walaupun begitu transparan dan seterusnya dan tapi banyak masalah sebab kita perlu melakukan pre-qualification supaya mereka yang betul-betul layak boleh masuk di dalam untuk mengambil bahagian. So financial testing, financial pre-Q based on financial and technical criteria, dan kita tidak mau supaya tempat itu semua berkumpul dalam satu negeri, satu tempat, dan TNB pun merasa bahawa kita harus galakkan 425 dan 1 megawatt itu, dan begitu juga nanti bila 5 megawatt untuk utility scale dan 10 megawatt untuk di Semenanjung, supaya dia diletakkan dalam
areas yang di mana ada defisit dari segi penggunaan tenaga, meaning we are exporting power to that area daripada ditubuhkan, dibina di tempat yang dari surplus power. Jadi saat ini TNB bersama dengan SEDA sedang menyediakan peta di seluruh negara di mana ada potensi untuk renewable to supplement keperluan tenaga di situ. Dan itulah kami telah katakan kepada pihak awam bahwa tunggu dulu maklumat, jangan terus pergi beli tanah. Bila you beli tanah di situ, tetapi there is no demand for power in the area. You see, they have to re-export the power back again to the grid, dan you lose along the way. Jadi oleh kerana perkara-perkara seperti ini, open bidding, balloting, it has to be a guided process. Ya. Tapi saya beri jaminan bahawa kita akan perbaiki sistem-sistem penawaran pada masa akan datang supaya dapat memenuhi kriteria yang kita tentukan. We do not want one through balloting and then 6 megawatt fall in Pahang, and there's nothing in Kedah and nothing di tempat-tempat lain. Dan tempat mengkali di situ itu adalah excess energy, tidak ada perlu untuk importing energy. Jadi, tapi saya yang berhormat sedang telah pun menyentuh perkara ini, dan beberapa hal yang berhormat kita sedang membuat formulation mengenai satu proses yang terbuka, lebih transparan, tapi maybe stratified form supaya dia dapat ditempatkan di mana tenaga itu diperlukan. Okey, saya rasa mencukupi itu bagi Kuala Langat dan beberapa yang telah pun juga yang berhormat kawan sebelah ya, di situ yang telah pun menyentuh perkara berkaitan dengan bantuan ringgit Malaysia 123,994 400 ringgit itu yang dibawa sebelum ini dibawa pembekalan kementerian. Tidak payah ragu-ragu, sekadar apa yang terjadi adalah maksud ini dipindah kepada perbekalan 11 perkhidmatan pembendaharaan kerana mereka nak synchronize butiran-butiran subsidi. Jadi masih lagi sama sebenarnya 123.9 juta ini biasanya ini lebih daripada kurang daripada apa yang kita bayar biasa, kira-kira 150-160 tertaluk kepada penjimatan tenaga oleh pihak-pihak pengguna bagi mereka yang 300 kilo watt jam. Jadi jangan ragu, masih lagi ada, hanya dipindah kepada perkhidmatan perbendaharaan di Kementerian Kewangan, dan pihak Kedah akan terus memantau penggunaan ini. Okey, so pendek saja, tidak perlu ragu-ragu untuk perihal untuk menamatkan subsidi ataupun bantuan tersebut. Okey, Hulu Langat juga telah membincangkan berkaitan dengan boleh Menteri sikit boleh pasal subsidi tadi. Terima kasih Menteri. Kalau kita lihat jumlah subsidi yang dipotong yang diberikan kepada kementerian ini adalah 150 juta subsidi bil elektrik. Jadi saya ingin tanya, adakah Menteri sini ada pengetahuan berapakah jumlah kalau dibagilah daripada B11 itu, berapakah kementerian ini akan dapat berkaitan dengan subsidi elektrik ini? Dilepaskan sepenuhnya kepada pembayar-pembayar bil yang kita perolehi daripada TNB dan SCSB. So tidak ada iuran apa-apa, hanya bila tuntutan yang diminta oleh pihak TNB, dan kita lepaskan bayar terus kepada mereka mengikut kepala dan maksud yang dan jumlah yang di invoice dengan izin oleh pihak TNB. Malam Menteri katanya bukan saja subsidi berkaitan dengan elektrik saja, subsidi lain pun akan diberikan. Jadi dia must be cut off point, berapa jumlah tertentu yang akan diperuntukkan untuk elektrik ini. Daripada 150 juta dari sekarang ni peruntukan dalam B11 ini akan dikongsi oleh juga subsidi-subsidi lain. Jadi saya nak tanya,
mesti ada satu jumlah tertentu yang telah diperuntukkan untuk kementerian ini, untuk elektrik ini. Ya, pada saat ini mereka telah memperuntukkan 123 juta perpuluhan 9. Saya katakan tadi memang ini kurang daripada biasa antara 150 juta sampai 160 yang dituntut oleh TNB kepada kami. Okey. Ekspektasi rendah ini karena usaha-usaha untuk energy efficiency dan seterusnya. Tapi saya rasa kami yakin jika ini tidak mencukupi, pihak Kementerian Keuangan akan bersama dengan pihak kita akan menelitikan perkara ini nanti. Baiklah, yang berhormat Hulu Langat telah menyentuh mengenai dengan perkara apa pencapaian kecakapan tenaga bangunan kerajaan, dan saya katakan di sini bahawa program ini sedang berjalan dan dipantau oleh kementerian, dan lebih 25 bangunan kerajaan di Putrajaya yang kita pantau setiap bulan dari segi bil mereka, dan kerajaan telah menetapkan supaya agensi kerajaan harus mengurangkan 5% dengan izin dari segi bil elektrik mereka. Dan saya katakan di sini bahawa untuk setiap bulan tahun ini telah pun tercapai. Pandangan kementerian adalah 5%, barangkali a bit too small. We can even increase it to higher next year. Tetap ini sudah tercapai dari segi semua 25 bangunan kerajaan di Putrajaya dan di luar daripada Putrajaya. Satu lagi yang dibangkitkan oleh Hulu Hulu Langat, sudah terjawab ya. Terima kasih. Seterusnya, yang berhormat Kota Raja telah menyentuh berapa peratus daripada tenaga yang dijanakan daripada tenaga kita ini, daripada tenaga solar, dan apa perkembangan sejak terkini. Saya telah pun jawab dengan butiran-butiran tadi, kira-kira 330 lebih megawatt yang telah diluluskan daripada keseluruhan jumlah yang yang telah diluluskan. Yang saya katakan tadi adalah 1,139 megawatt, 1.100,39 megawatt, dan daripada jumlah tersebut 330 yang saya telah sentuhkan tadi adalah daripada solar. Jadi we are on target dengan izin dari segi perkara ini. Seterusnya, yang berhormat dari Sungai Siput, sebahagian saya telah jawab tadi, 323,3 megawatt from solar. Yosing, satu lagi yang disentuh oleh yang berhormat, termasuk juga yang berhormat daripada Serdang, menyentuh kenapa peruntukan untuk Malaysian Green Tech Corporation itu dikurangkan dari segi 10 juta pergi 5 juta. Ini adalah sesuai dengan perancangan awal bahawa setelah 5 tahun dalam perjalanan badan tersebut, bahawa mereka harus mencari sumber-sumber lain dari segi pendapatan mereka, dan mulai potongan mulai ada pada tahun hadapan. Jadi terpaksalah pihak MCTC mencari dana-dana lain, namun kementerian akan pantau kalau mereka boleh hidup ataupun tidaklah dalam perkara ini. Okey, ini sebahagian daripada dasar kerajaan. Okey, yang berhormat Ranau akan di situ mengenai dengan 20 kampung yang telah siap pendawaian elektrik, tapi hingga sekarang belum ada lagi elektrik tenaga dapat dibekalkan. Ini antara masalah yang timbul dari segi perancangan di peringkat negeri bersama dengan SASB dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KKLW, di mana bekalan elektrik luar bandar dibekal oleh KKLW. Hal di dalam bandar, semi bandar, diurus oleh SASB, dan bila projek luar bandar siap, mereka harus serahkan projek tersebut kepada kawalan SASB. Namun pada sebelum ini ada masalah sedikit perhubungan. Jadi apabila peruntukan diberi untuk
menarik grid kepada luar bandar. Peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian KKLW tidak komplit, substation seringkali terlupa masuk. Maka apabila sudah siap, SASB tak boleh kasih sambung power kerana memerlukan lagi kewangan untuk membina substation. Nah, kita sudah elakkan ini dengan perancangan yang lebih rapi supaya apa-apa projek luar bandar yang melibatkan extension of the grid dengan izin, bahawa SASB hendaklah terlibat bersama dalam perancangan serta DO di kawasan tempatan supaya apabila siap saja dia terus boleh disambung kepada grid, kerana semua transformer ataupun substation itu boleh dapat dibina sekaligus. Memang bila kita extend substation yang ada tak boleh mengkali angkat lagi jumlah yang baru. Jadi ini dah complete inclusive punya planning, dan pihak kementerian dan Kementerian KKLW sedang mengatasi dan memastikan supaya ini tidak akan terjadi lagi. Sementara saya difahamkan daripada 3 substation yang perlu dikenal itu, 1 sudah dapat disiap dan yang 2 dalam proses tindakan SASB di mana bersama dengan pihak KKLW. Okey, mengenai sekaligus dengan yang berbuat terkenal, kerana ada bicara sedikit tentang water, so I just jump the queue. Sebenarnya dalam perkara ini sebenarnya bekalan air ada loji baru di Kundasang, dan yang sudah mulai dibina. Tapi apa yang disentuh oleh yang berhormat tadi lah, susulan daripada gegaran di Gunung Kinabalu itu, maka sumber air asal di beberapa 2 tempat loji itu sukar sudah diguna pakai, dan kita setuju waktu kita lawat bersama pada waktu itu bahawa perlu pindah sumbernya. Dan ini kerana air ini di bawah kawalan kerajaan negeri, pihak pusat sekedar boleh membantu dari segi memberi pinjaman. Kebanyakannya adalah pinjaman, kalau kecil-kecil mengkali grant. Jadi pihak kementerian telah pun sound pihak Jabatan Air Negeri supaya membuat konsultansi untuk tujuan memindah sumber loji tersebut. Dan saya berharap bahawa pihak kerajaan negeri akan mengambil tindakan tersebut. Mengkali yang menghormat Ranau perlu susuli perkara itu. Jika kementerian perlu mendapat bantuan dari pihak kami untuk membiayai konsultansi, kita boleh pertimbangkan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mengenai dengan 2 substation itu, saya ingin bertanya berapa lama lagi ini dapat dilaksanakan, karena ini adalah begitu penting. Kawasan-kawasan yang saya maksudkan tadi sudah disiap pendawaian 3 tahun yang lalu, dan kalau masuk tahun depan sudah 4 tahun. Jadi kalau itu mengambil masa lagi 2 tahun, sudah menjadi 5 tahun. Jadi saya mintalah kerjasama daripada Yang Berhormat Menteri supaya ini dapat dipercepatkan lah. Dan mengenai dengan bekalan air tadi itu, saya juga minta bantuan lah, selain daripada kerajaan negeri, daripada Kementerian Yang Berhormat, supaya ini juga dapat dipercepatkan. Oleh kerana di kawasan Ranau lebih kurang 20,000 orang penduduk, seperti mana Yang Berhormat maklum sendiri, yang terlibat dalam masalah air ini. Jadi kita memohon jasa baiklah daripada Kementerian Yang Berhormat untuk mempercepatkan semua ini. Sekian, terima kasih. Berhormat Ranau, saya juga dimaklumkan bahawa untuk tindakan jangka pendek 7 genset sedang diatur oleh pihak CSB, dan pada mulai Disember 2015 ini harus boleh dijangka selesai, disiapkan. Tapi memang long term adalah substation yang diperlukan, yang memerlukan peruntukan yang lebih tinggi. Nanti pihak kita akan susuli, nanti lapor balik kepada kita lah dalam perkara ini. Okey, Yang Berhormat ke Kota Raja, dia minat mengenai perihal tenaga nuklear.
perkara ini sebenarnya di bawah jabatan Perdana Menteri. Di bawah jabatan Perdana Menteri, dulu saya Menteri Mosti, terlibat secara langsung di dalam soal-soal perancangan dari segi teknologi. Tapi maklumat yang diberi kepada kita sebagai utility kementerian ialah langkah-langkah sedang dilaksanakan supaya pembentangan rang undang-undang dibawa kepada Parlimen pada tahun depan, dan tertakluk kepada sokongan ahli yang berhormat, barulah perancangan-perancangan lain akan menyusuli, khususnya perihal penubuhan institusi safety institute lah, R&D part lah, dan seterusnya. Jadi until perkara ini dapat dikemukakan kepada Dewan Yang Mulia ini, perkara ini perlu dirujuk kepada Jabatan Perdana Menteri. Boleh sedikit? Batu? Ya, saya sebab ia related dengan isu EDRA yang telah dijual kepada syarikat Cina, dan syarikat Cina itu kebetulan adalah China General Nuclear Power Corporation. Adakah ini juga sedikit sebanyak menunjukkan kerajaan kecenderungan untuk membangunkan penjanaan nuklear, dengan juga partner kita dalam China itu juga adalah satu penjana nuklear. Dalam masa yang sama, saya ingin dapat tahu bagaimana kita reconcile dengan izin bagaimana dengan green energy yang kita sekarang ni terpaksa subsidize, seperti solar, seperti ada kemungkinan angin dan lain-lainnya. Dengan adanya nuklear, bukankah ini akan memusnahkan usaha-usaha yang kita telah lakukan untuk menggunakan green energy ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Kita sedia maklum dari asal perancangan pada awal itu bahawa memandangkan sumber fosil resources kita adalah limited. Jadi perancangan lebih awal itu adalah supaya melihat option nuklear, dan satu sasaran waktu itu adalah tahun 2025, dan untuk 10% daripada jumlah penjanaan, yaitu 2000 megawatt. Tapi seperti di mana kita sedia maklum, dalam beberapa tahun ini perkara ini become begitu lembab, dan itulah saya katakan tadi, perkara utama adalah untuk membentuk perundangan, dan dari situ barulah kita tahu perancangan-perancangan lain. Beyond that, I think is all speculation dan seterusnya. Jadi biarlah bila lebih jelas apabila pihak Jabatan Perdana Menteri yang mengawali perkara ini membentangkan undang-undang pada tahun hadapan, dan semua ahli berhormat bolehlah membawa pandangan-pandangan masing-masing. Tapi dari segi CGN yang disentuhkan tadi, dan saya mau masuk dalam perkara ini sebenarnya, saya rasa itu tiada kaitan sama sekali dari segi pertimbangan di dalam mana Kementerian Keuangan telah bersetuju dengan pembelian equity di dalam 1MDB. Tidak ada kaitan bahawa mereka ini adalah juga pemaju dalam bidang nuklear. Mengenai dengan perkara pelepasan equity 1MDB ini dibangkit oleh Bayan Baru, oleh Sepang, oleh Serdang dan seterusnya, dan yang lain. Pihaknya begitu jelas, is between willing buyer, willing seller, di antara EDRA dan pembeli. Pihak di kementerian, we are the regulator, kita telah mempertimbangkan perkara ini, dan apabila menelitikan keseluruhan bahawa EDRA ingin melepaskan jumlah pegangannya dalam melebihi daripada amalan sebelum ini. Sebenarnya amalan ini 49% ini pun dulu di bawah kawalan EPU. 5 tahun dulu mereka telah 208 melepaskan ini kuasa kepada regulator, dan kementerian kata mengawal regulator, yaitu Suruhanjaya Tenaga. Apabila kita meneliti perkara ini, bahawa kita telah setuju dengan
pelepasan equity yang melebihi 49%. Memandangkan dalam pandangan kita, ini satu sebahagian daripada transformasi di dalam sektor tenaga. Kedua, ini sekedar 14% saja dari total generation capacity dalam negara kita. 50 mesti dipegang oleh TNB dan 24 dipegang oleh Malakoff dan 14% di dalam tangan EDRA, yaitu 3.400 megawatt. Dan bagi perkara dalam kita punya pertimbangan bahawa kita mesti boleh kawal perkara-perkara dari segi apa yang perlu di bawah perundangan, either di bawah PPA ataupun di bawah lesen yang akan lesen yang telah diberi kepada syarikat-syarikat di bawah jagaan ataupun milik EDRA. Jadi dalam pandangan kita, di Singapura 80% dalam tangan foreigners, di negara-negara lain pun begitu, dan 14% I think di bawah kawalan Energy Commission yang memang begitu dihormati dari segi international standard yang dia pegang. Kita rasa semua ini akan terjamin. Baik. Pukul senang lah. Untuk pengurusi. Bayan. Untuk pengurusi. Pukul senang. Terima kasih, Pak Menteri. Tadi yang Muhammad merujuk bahawa Singapura 80% dikendalikan oleh syarikat kepentingan asing dan sebagainya. Ya, itu adakah bermakna yang Menteri dan kerajaan akan bersetuju jika ada syarikat-syarikat lain yang memiliki IPP selepas ini akan menggunakan kaedah yang sama untuk menjual syarikat mereka kepentingan ini kepada kepentingan asing? Akan yang Muhammad bersetuju? Pada pemindahan saham adalah di bawah Suruhanjaya Tenaga dan di bawah naungan kementerian, dan kita akan telitikan perkara bila dia perkara seperti begitu timbul, jika ada kelebihan bagi negara Malaysia dan seterusnya dan tidak jeopardize national security dan pegangan kita. Saya rasa kita akan pertimbangkan apabila kes itu timbul nanti. Bayan, Pak Menteri, kita nak untuk melepaskan lebih daripada 49 equity dalam strategic sector seperti penjanaan tenaga itu adalah perkara yang sangat serius, kerana dia membuka satu ruang presiden untuk negara penjana-penjana daripada negara lain seperti China. Mereka punya cost untuk menjana elektrik itu adalah sangat rendah. Dan mereka mempunyai the backing of the Chinese government. Dia masuk ke Malaysia kerana dia nak dapatkan entry permit ni. Dia masuk sekarang ni, lepas itu dia boleh bid lah mana-mana projek yang lain dan minta supaya mendapatkan lebih, dan slowly one by one dia akan take over company-company penjana IPP yang lain. Maka terpaksalah kita now mungkin you kata 14%, tetapi akhirnya ini adalah strategic sector yang melibatkan national security, di mana di Amerika Syarikat langsung pun tak bagi orang masuk kerana dia tahu ini generation of power ini dia adalah sangat penting dan dia tidak bagi kepada luar negara. Jadi akhirnya kalau balik kepada Malaysia, satu persatu diambil. Dan dia akan dengan dia punya dumping cost, dia cost rendah dengan backing of negara China, dia bolehlah beli dengan kadar yang harga yang lebih tinggi. Maka habislah sektor kita. TNB tidak akan kompetitif, tidak dapat bertanding dengan apa yang syarikat-syarikat China ini bidding. Maka kita mahu supaya ini adalah kita mintalah Energy Commission kena look at the bigger picture. Jangan kerana satu company yang dalam keadaan yang tenat dengan dia punya high debts, dia nak lepaskan strategic sector. We cannot allow a company saya akan habiskan pengurusi. Ini adalah kerana satu syarikat yang kecil, biarlah dia bankrupt tak apa, tapi kita protect kita punya energy sector, strategic sector. Minta Menteri kaji balik. Seperti yang saya katakan tadi, Menteri panjang lagi. berapa? 20 minit begitulah.
Berapa minit? 20. 20 minit. Ya. Bisa yang buat pencerahan jangan panjang-panjang sampai 3 minit ya. Ya, okey. Ringkas, ya. Saya ringkas saja. Tapi power energy macam begitu minat peralihan yang berhormat. We take note of your concern, but dari segi pihak kementerian is not going to be a precedence. Kita kontrol license dan PPA, dan kita akan pastikan supaya kepentingan negara terus terkawal. Dan tidak semestinya ini adalah amalan untuk semua. Okey, kita akan dari case akan yang timbulkan tertaluk kepada apa sumbangannya kepada sektor energi ini dan seterusnya. Pokok senang cukuplah. Satu lagi. Datuk Pengurusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya seronok Yang Berhormat Menteri ni Saya dulu duduk sana sama jawab sendiri. Begini Yang Berhormat Menteri. Isu dia ialah TNB sendiri juga turut membina. Ini syarikat yang dimiliki oleh kerajaan, oleh khazanah, di bawah khazanah. TNB juga membina. Dan saya fikir bahawa sepatutnya pihak kerajaan harus mengawal supaya tak boleh lebih daripada 49% seperti yang berlaku sebelum ini. Dan jika kerajaan tidak membenarkan pemilikan 100% kepada syarikat asing, maka sudah tentu TNB juga mempunyai potensi untuk mendapat pengambil alihan ke atas EDRA yang merupakan 1MDB. Jadi nampak 1MDB ini merupakan macam syarikat kerajaan yang dilantik jadi orang tengah. Orang tengah untuk beli daripada LPP daripada syarikat rakyat Malaysia ni untuk jual kepada rakyat asing. Dia tolong beli dia tolong beli. Jadi ini Alibaba International, konsep baru. Alibaba International, konsep baru Alibaba International. Jadi soalan macam kerajaan sendiri, Kementerian Berhormat pun bersetuju dengan konsep Alibaba International. Bukan begitu. Dia sementara willing buyer, willing seller, dia ambil yang nilai yang tertinggi. Jadi itu di antara dua syarikat yang berunding dan memilih harga yang terbaik untuk mereka. Menteri, jika walaupun ada dua syarikat yang berunding, tapi kerajaan ada kuasa untuk menghadkan pemilikan. Menteri, berapa peratus yang China dapat daripada joint venture ni, daripada EDRA? Dapat daripada saham, equity. Berapa peratus? Mengikut media release, dia ambil 100%. 100%. Ya. 100%. Okey, terima kasih. Okay. Mengikut media release. Okey. Saya soalan-soalan lain yang berkaitan dengannya, seperti mana adakah itu solar 500 meg itu dalam 50 kali 10 itu, kita belum, karena kita belum nampak lagi SNP mereka, maka ini development rights, future development dia rights. masih dia jual juga perlu ditelitikan kepada kita. Ya, kita belum nampak dokumen. Belum nampak lagi. Tapi adakah menteri akan bagi development rights itu kepada mereka? Dia belum memohon sama kita. Kita nak tengok adakah itu termasuk dalam SMP atau tidak. Baru dia orang sign kemarin. Sebelum dia dapatkan persetujuan daripada menteri. Terima kasih Pengerusi. Dia patutnya sudah maklum kepada menteri ada dia punya rancangan tu dengan segala permohonan, barulah menteri luluskan kan. Energy Commission pakar juga dalam perundangan. Mereka ada SMP, ada conditional precedence yang perlu dipenuhi. Dan setakat ini pihak kementerian belum menerima salinan daripada sale and purchase agreement dengan CP tertentu. Jadi bila dia submit, we will telitikan. Bolehkah minta menteri kalau boleh? Yang Berhormat Menteri, kalau macam ini tak habis kita. Soalan yang kita ada satu lagi kementerian. Yang mana satu Yang Berhormat Menteri? Semasa Yang Berhormat Menteri menjawab, sila duduk Yang Berhormat yang lain. Yang Menteri yang mana satu Yang Berhormat Menteri? Sepang Sepang. Okey. Terima kasih Menteri. Saya nak tanya dengan Menteri, oleh kerana kita tahu dalam kes pembelian daripada aset daripada EDRA ini, kita tahu bahawa antara sebab dia adalah China Nuclear Power ini akan assume all gross debt and cash of EDRA Global Energy Berhad ni. Jadi saya tanya, adakah daripada awal lagi bidding ni satu yang transparent dan fair? Pertamanya, saya mungkin menteri ada maklumat tentang adakah TNB sendiri pun sebenarnya bersetuju juga untuk assume the debt itu. Kerana dia tidak tahu assume debt itulah menyebabkan mungkin dia gagal. Jadi saya ingin tanya kepada menteri, adakah
bidding proses itu memang daripada awal transparent dan fair kepada dengan kedudukan mata wang kita rendah yang memberi advantage kepada syarikat Cina. Dan yang lebih yang saya lebih concern nanti, syarikat Cina yang mendapat kontrak ini pula adalah syarikat yang dimiliki, yang ada bilik kerajaan. Maknanya dia bukan satu syarikat yang inilah yang private, tapi satu syarikat yang kerajaan Cina sendiri ada kepentingan di situ. Dan tentu dia memberi satu advantage, undue advantage kepada syarikat ini. Jadi apa komen Menteri? Terima kasih. Perkara itu sebetulnya saya katakan tadi, Kementerian Kewangan yang telah pun mengendalikan semua bidaan. Jadi the inner details itu saya mohon maaf pada Yang Berhormat Sepang nanti bangkitkan dengan beberapa peringkat jawatan kuasa peringkat Kementerian Kewangan lah. Mereka yang saya sekadar referral point untuk listen. Hal bidaan semuanya itu dikendalikan oleh Kementerian Kewangan. Okey, terima kasih. Saya sekadar dua lagi perkara mengenai dengan tenaga. Satu ialah yang betul Yang Berhormat Sendakan. Okey, mengenai dengan perkara Ulu Padas ini. Sebenarnya ada 6 syarikat yang telah meminat untuk memajukan projek ini, dan apabila ditelitikan dengan pre-Q semua dan semua yang dijemput untuk datang untuk membentangkan, lepas itu Kabinet telah memutuskan supaya pemaju diberi peluang 60% dan SASB, TNB 20% dan Negeri Sabah 20%. Okay, this is a private sector driven melalui either PFI ataupun it's going to be PP sendiri. So it doesn't require money daripada kerajaan. Akhirnya kerajaan SASB mengatakan kalau 20 alang-alang mereka telah, bahkan kerajaan negeri telah ambil 40%. Jadi ini antara syarikat Kerajaya Kagum dan kerajaan negeri, dan tidak melibatkan apa-apa peruntukan daripada kerajaan kerana dia akan bangunkan sebagai IPP. Okay, so I think cukuplah itu. Nanti kita bercerita di luar sana. Satu yang Tuan Pengerusi, kita yang dapat tahu juga ini loji Urupata sana yang dipantau keras oleh penduduk di kampung sana. Jadi sudah ke Menteri dapat yang kesetujuan ini kampung-kampung sana, itu orang kampung. Sebab jadi saya dapat tahu ada tanah yang diambil oleh projek ini, dan juga dia punya itu environmental assessment sudah buat atau tidak. Sebab kita yang dapat komplain rakyat dari penduduk-penduduk yang mau pantau satu projek begini. Ahli Yang Berhormat, sebenarnya tidak ada penduduk yang terlibat kerana ini adalah di hutan sana. Setakat ini second class forest reserve, commercial forest reserve. Tak ada satu orang pun, hanya barangkali yang tempat saya pergi pancing ikan dulu kena ganggu lah, tapi tiada masyarakat yang terlibat. Tiada masyarakat yang terlibat. Ada barangkali di sebelah bawah, yaitu commercial tanah yang mereka gunakan untuk tapak loji itu. Tapi the actual dam, tak ada satu orang pun yang affected. It's a state land. Okay, so saya rasa you can continue to pantau apabila projek ini telah pun dimulakan. Saya rasa saya nak sekadar sentuh beberapa di bawah perkara air sebelum saya dapatkan. Tuan Pengerusi, satu lagi belum jawab lagi. Itu geothermal punya itu loji pakai mana? Itu yang sudah lama kita. Okey, geothermal ini dia dibina oleh pihak swasta, okey, dengan persetujuan pihak Jabatan Hutan. Sila duduk. Jabatan Hutan dan teman-teman Sabah di bawah kelulusan kerajaan negeri. Saya sedar mereka telah menerima kebenaran ataupun kelulusan untuk memajukan setakat ini 37 megawatt, okey. Dan saya difahamkan terkini kerana kita memantau ini bahawa dalam bulan 12 bulan 1 mereka boleh mulakan drilling, okey, drilling kerana baru dia team up dengan satu partner baru seperti mana mereka maklumkan kepada SEDA.
kami berharap bahawa ini apabila bahawa mereka akan hit the hot water di bawah sana, kerana akan menjadikan Malaysia nombor 16 di dunia untuk geothermal. Okay, so don't worry if you want to go and visit the place, they are welcome. We can give you authority to pergi. We are transparent about this particular matter. Walaupun you punya tawau partner itu selalu bising, you know. Memanglah pembangkang mesti bising kan, kalau tidak susah cari makan. Harus punya, saya pun pembangkang dulu sana mesti mau bising. You know. Okey, dari segi peluang ampangan saya katakan dan juga dibangkitkan oleh yang berhormat rekan sebelah sana. Okey, bahawa kedudukan dua ampangan di negeri Johor berada dalam bawah paras kritikal, iaitu ampangan Sungai Lebam dan ampangan Layang. Saya bercadang turun padang dalam 2 minggu ini untuk pergi meneliti sendiri. Yang saya boleh ikut kalau Menteri nak pergi turun padang. Saya belum sempat, tapi saya telah hantar pegawai dan saya terima gambar-gambar bahawa situasi memang teruk kerana dua ampangan ini, ampangan Layang, okey, dan ampangan Sungai Lebam tidak cukup air, ya, tidak cukup air, hanya 2.5% below the critical point, and satu itu pun 17.53 saja. Untuk tindakan operasi pembersihan awam oleh kerajaan negeri Johor telah pun dimulakan, tapi saya difahamkan itu air tidak jatuh dalam ampangan. So we continue dengan itu, menyalurkan air mentah dari ampangan Layang ke ampangan Layang Upper. Dia nak pump naik ke atas, okay? Dengan menggunakan pipe sedia ada, dan menyalurkan air mentah dari Sungai Tiram ke ampangan Layang Upper, dan pembinaan dijangka siap pada Disember ini. Bisa di short term action, menyalurkan air mentah dari Sungai Papan ke ampangan Sungai Lebam, dan pembinaan dijangka siap pada akhir November bulan ini sebenarnya. So this are the immediate. Saya sedia maklum juga bahawa memang rationing catuan sedang berjalan di situ. Jadi Datuk Pengerusi, kita akan telitikan ini dan akan bantu setakat mana yang kita boleh bantu dari segi kerajaan pusat. Menteri, catuan sudah bermula. Ya, catuan bermula sejak bulan Ogos, 16 hari bulan Ogos. Kawasan Segudang ni, biar Segudang tanya. Apa selepas saya. So saya minta kalau Menteri boleh short term measure tetapi juga long term issues estate kelapa sawit sampai ke ampangan. Saya minta ada long term solution juga. Ini dibangkitkan oleh Pasir Gudang juga, dan soal menjaga kawasan terdahan ini adalah di bawah kerajaan negeri, okay, kerajaan negeri. Tapi pihak SPAN dan pihak kita di peringkat kementerian, kita telah mulai meneliti bahawa perlu ada campur tangan dari segi regulator dalam perkara ini, kerana nampaknya walaupun itu adalah memangnya kuasa peringkat negeri, tetapi dari segi gazetting dan enforcement itu, dan ini pun enforcement memanglah buat federal dengan negeri. So nanti kita telitikan khususnya dua ampangan yang berhormat telah sentuh itu. Okey. Seterusnya ini keluang banyak tadi. Lipis Menteri Pasir Gudang. Sudah sentuh tadi. Tu, tapi saya tak puas hati dengan jawapan Menteri. Soalnya begini Menteri, nak tengok lepas 4 bulan baru nak hantar pegawai ni, rasa saya memang tak proaktif langsung lah. Kerana kita di Pasir Gudang macam saya kata sudah 4 bulan jatuhan air ni. Memang keadaan saya sendiri dah turun banyak kali. Yang Maklumat Menteri Besar Johor pun dah turun. Jadi dari peringkat kerajaan negeri, sekarang kerajaan negeri dah buat apa yang mereka patut buat, termasuk yang Menteri katakan tadi yang saya highlightkan juga, tentang pengepaman. Dia buat pam untuk pam air yang bernilai 4 juta. Yang kami mohon di sini, bantuan apa yang
kerajaan pusat akan bantu kerajaan negeri, terutama dari segi modal yang lebih besar. Soal pembenihan awan tidak dapat dilakukan kerana tak ada awan yang berkaitan, jadi mereka tak boleh buat. Jadi kita nak tahu daripada kerajaan pusat, kalau lagi 2 minggu baru nak turun orang Pasir Gudang dan mengarut nanti. Terima kasih. Pihak kementerian sedang menelitikan keadaan ini. Sebenarnya untuk makluman saya lapor pada kabinet pada ujung minggu ini dan telah menyenaraikan langkah-langkah yang kita boleh buat secara jangka panjang. Jangka panjang keseluruhan ialah saya rasa untuk memastikan sungai-sungai di mana loji yang 2 ini dapat dipertingkatkan jumlah air yang ada di situ, ataupun memindahkan loji kepada sebelah bawah di mana mencukupi air yang sedia ada. So, kenapa nanti saya turun Padang jumpa sama yang berhormat di situ dalam tempat 2 minggu ini dan coba cari penyelesaian khususnya untuk jangka panjang. Baiklah, yang berhormat Lipis, banyak disentuh mengenai dengan perihal kekurangan air di situ. Hanya dikatakan di sini bahawa dalam pelaksanaan PPMS itu khususnya kerajaan persekutuan sentiasa mengambil kira kepentingan dari Pahang, terutamanya dari aspek ekonomi, dan oleh itu sebenarnya negeri Pahang menerima 70 juta setahun dari segi jualan air kepada Selangor itu. Okay. Ada disentuh kenapa peruntukan masih diadakan untuk PPMS padahal sudah siap. Kita perlu, seperti mana yang berhormat sedia maklum, walaupun sudah siap tetapi loji belum beroperasi di Langat 2 tu dan dia masih lagi di jangka 2019. Jadi penjagaan alat-alat semua di situ termasuk pump station dan seterusnya, task force masih lagi berjalan untuk memantau dan mengawali aset-aset yang sedia ada, dan itulah peruntukan masih lagi berjalan. Tapi dengan kadar yang begitu sedikit saja, 3 juta satu tahun. Okay. Seterusnya, yang berhormat Yang Menteri Lipis dan Keluang. Salah sana. Ya, Lipis. Ya, Lipis. Saya, Yang Berhormat Menteri, saya sebenarnya tidak mempersoalkan soal Langat 2. Menteri jawab soal Langat 2. Saya mempersoalkan apakah bentuk kerajaan pusat boleh membantu kerajaan negeri Pahang sebagaimana ucapan saya. Sebab saya melihat kerajaan negeri Pahang dengan tidak naik tarif air dan sebagainya tidak dapat menampung perbelanjaan untuk menaik taraf air di Pahang, khususnya loji yang begitu banyak di dalam negeri Pahang. Itu persoalan saya tak persoalan, dan cuma saya cakap kita punya korban kepada Langat 2 dengan memberi 2,000 lebih hektar tanah kepada untuk pembinaan empangan untuk membekal air kepada Langat 2. Itu persoalan saya, apakah social obligation balik semula kepada kerajaan negeri Pahang yang dalam keadaan satu negeri Pahang mengalami masalah air, tak kira Kuantan, tak kira Jerantut, Kuala Kerau, Lipis, kita menghadapi masalah air. Bukan masalah kita tak ada air, tapi masalah paip air yang begitu lama. Yang saya katakan, kalau paip sekarang ni keadaan yang pertambahan penduduk, pertambahan pembangunan, sudah pastilah keadaan paip-paip yang ada pada hari ini tidak mencukupi untuk membekal air di kawasan-kawasan yang saya sebutkan dalam seluruh parlimen di negeri Pahang itu sendiri. Yang berhormat Lipis yang begitu prihatin, saya ingin maklumkan di sini bahawa untuk peruntukan tahun hadapan 11 projek telah pun diluluskan untuk bekalan air di negeri Pahang. Ini adalah bekalan air Nenasi daerah Pekan, juga mengawal NRW di daerah Kuantan, juga program mengurangkan kadar kehilangan air legen di daerah Kuala Lipis 35 juta.
bekalan air pekan 83 juta, bekalan air Modazam Shah 85 juta, bekalan air Kuantan fasa 3, banyak lah. Penerusannya untuk rancangan Masyarakat ke-7 lagi, ke-11, 170 juta, bekalan air Raub 87 juta, bekalan air Krak 45,2 juta, bekalan air Lipis 15 juta, bekalan air Cameron Highland 14,3 juta, bekalan air Berah 3 juta. Untuk tahun depan 129,65 juta. Okey. Untuk tahun pertama. Jadi kerajaan pusat begitu prihatin kepada keadaan di Pahang. Yang Berhormat Menteri, saya dimaklumkan bahawasanya projek 15 juta di Lipis itu adalah projek sambungan tahun ini. Dan 35 juta adalah untuk mengkaji kebocoran. Jadi saya nampak kali inilah bajet yang diberikan sudah pastilah khususnya Parlimen Lipis tak dapat menyelesaikan masalah air. Kerana tidak ada kerja-kerja upgrade loji-loji air, paip-paip baru dan sebagainya. Sebab itu dalam hujah saya minta tak apalah Yang Berhormat Menteri, mungkin on the spot ni kita sukar juga untuk menjawab soalan-soalan yang dalam ucapan saya sebentar tadi. Saya membangkitkan banyak perkara dari segi bebanan hutang, pengambilan oleh paip Perbandangan Air Negeri Pahang dan sebagainya. Saya ingat mohon jasa baik Menteri meneliti ucapan saya itu. Saya rasa khusus saya buat untuk Negeri Pahang, meneliti ucapan saya itu, dapat memberi jawapan saya bertulis pun tak apa. Saya tahu sebenarnya 35 juta saya tahu, 15 juta saya pun tahu, tapi itu saya berani garanti tidak dapat menyelesaikan masalah yang telah kita bangkitkan. Saya percaya Yang Berhormat lain pun, Maran dan sebagainya, dia tak dapat nak bercakap kerana Timbalan Menteri dan rakan-rakan lain tak dapat nak bercakap. Saya rasa keseluruhannya perlu dibantu Yang Berhormat Menteri. Saya ingat by hook by crook, cubalah cari kaedah untuk menyelesaikan masalah air tersebut. Yang Berhormat Lipis, saya terima saranan itu. Nanti kita telitikan apa yang telah dibangkitkan. Dan sebenarnya memang kita sedang menunggu juga Pahang untuk migrate kepada Wasia ini supaya lebih banyak peruntukan akan dapat disalurkan turun. Dan apa yang keperluan khususnya Lipis, nanti saya minta pegawai memberi penelitian dan tindakan yang wajar. Terima kasih. Menteri, Empangan Kahang. Keluang sudah balik-balik ya? Empangan Kahang. Loji rawatan Kahang. Ya, ada tadi itu tapi hilang sudah. Nanti saya bakal secara bertulis kepada Yang Berhormat. Sudah dalam peruntukan rancangan Malaysia ke-11. Okey, itu yang saya baca tadi. Okey, itu jumlah saja saya belum dapat terima. Okey, saya rasa Datuk Pengurusi yang lain-lain ini tidak berdesak. Kuantan Menteri belum jawab. Ya, Selatan rancangan Pulau Pinang. Cameron Highland. Saya hanya mengatakan di sini bahawa piawaian yang digunakan dari segi kualiti air ini adalah piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan sampling dilakukan dari masa ke semasa, bukan saja pada masa ada aduan oleh pihak awam. Dan setakat ini bekalan air yang dirawat dan dibekal kepada pengguna adalah mengikut piawaian antarabangsa yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi kalau ada lagi keraguan lain, nanti saya boleh meminta pihak SPAN dan pihak SPAN boleh menjemput konsultan lain untuk membuat analisa, khususnya kumulatif seperti mana yang Berhormat ini Kuantan sentuh lah. Pohon saya beri penjelasan sedikit lagi Yang Berhormat Menteri, sebab berkenaan dengan isu air di Cameron Highland, ianya dilaporkan oleh pakar-pakar daripada universiti pada bulan Mei 2015. Mereka melaporkan bahawa air di tadahan, di sungai dan juga dalam minuman terdapat ban pesticide. Ya, dan apabila saya bertanya kepada agensi-agensi, semuanya main macam bola pingpong.
Ya, Kementerian Alam Sekitar kata itu Kementerian Kesihatan. Kesihatan kata itu bawah PIPE dan sebagainya. Saya tanya kepada CEO PIPE, dia kata sudah pun diserahkan kepada SPAN. Dia kata sudah diserahkan kes ini kepada SPAN. Sebab itu saya tanya kepada Yang Berhormat Menteri. Jadi tak ada alasan lagi sebab pakar-pakar sudah pun menerangkan dan menyatakan bahawa mereka khuatir tentang apa yang mereka jumpa dalam dapatan sampling mereka. Mereka ambil 36 sampel di 6 tempat di sungai. Dan air minuman di Berincang didapati tercemar dengan ban pesticide. Yang Berhormat Menteri, saya harap maklum hal itu dan pohon penjelasan. Kalau tak boleh sekarang, bertulis pun tak apa. Okey, nanti saya susuli secara bertulis. Apa yang dikatakan diserahkan tadi, laporan oleh saintis. Itukah? Laporan oleh saintis. Okey, saya susul Petang Selatan bekalan air Pulau Pinang. Soalan Petang Selatan. Pulau Pinang sebenarnya jumlah projek yang Persekutuan bawa ke Pulau Pinang, bot pembentungan dan air adalah begitu banyak sekali. Okey, dan ampangan yang sedang berjalan, saya nak pergi lawat nanti tidak lama lagi. Mengenai dengan transport water daripada Perak, kami sebagai mediator dalam perkara ini, kerana ini antara dua negeri, state to state, so you have to improve your interstate relations lah. Dia kata boleh tapi bukan free. Jadi saya telah mengendalikan pasukan untuk menjadi middleman dalam perkara ini, untuk membincangkan membolehkan kedua-dua negeri boleh mendapat keputusan yang memihak kepada dua-dua pihak lah. Terima kasih pengurusi. Kami cuma nak tapi saya nak tambah pada masa Perak di bawah Pakatan, dia kasih tahu sama kawan dia di Pulau Pinang bahawa dia mau charge juga. Jadi itulah dia mau charge juga tu. Ini bisnes kita faham. Jadi kita cuma boleh mendapatkan penyelesaian yang bagus dan minta menteri bantu dalam percepatkan proses ini. Kerana kita mahukan air mentah, air dirawat. Dia leceh lah, nak hantar sini hantar sana. Kita mempunyai PBA, mempunyai track record yang paling baik dalam negara ini dari segi kepakaran merawat air. Jadi biarlah kami rawat air sendiri dan biar orang Pulau Pinang minum air yang kualiti yang terbaiklah di Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, soalan saya PJS PJ Selatan tentang sistem pembentungan di kawasan saya itu. Nanti kerana ada 3-4 projek yang disentuh tadi, boleh bagi jawatan bertulis. Saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. PSS sudah maklum, dia masuk dalam KPI saya, dia sedang berjalan, tapi statusnya saya perlu beri laporan kepada Yang Berhormat. Saya rasa satu pengurusi setakat begitu yang saya dapat huraikan dari segi permintaan penjelasan dan teguran-teguran. Saya mengatakan terima kasih, mana yang saya sempat untuk memberi ulasan. Nanti kita jawab secara bertulis. Okey, terima kasih. Terima kasih Muhammad. Adalah Muhammad, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 125,306,600 untuk Kepala B29 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2016. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak, lebih suara yang bersetuju.